Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tajuk seterusnya yang kita akan belajar ialah anggar kuantiti. Okey, anggar kuantiti. Okey, buka muka surat 14 ya untuk buku teks awak. Okey, apa maksud anggar? Anggar ni adalah sesuatu yang awak agak-agak nombornya berapa. Maksudnya dekat sini awak hanya menganggar saja, awak hanya mengagak sahaja um, nombornya berapa. Mengagak sahaja. Okey. Okey, contoh soalan ini ya. Air di dalam tangki ini penuh. Isi padunya 200,000 ml. Isi padu air di dalam tangki B hampir 3 suku berbanding dengan tangki A. So dekat sini awak tak boleh nak tahu tangki B ni berapa. Sebab apa? Dia tak bagi awak nilai yang tepat. Dia cakap hampir. Bukan dia cakap 3 suku. 3 suku ialah 3/4 ya. 3 suku ialah 3/4. Dia cuma cakap hampir. Jadi, cikgu nak terangkan kat awak soalan ni bagaimana kita nak menganggar atau kita nak mengagak kuantitinya berapa. Okey, kita tengok Okey, contoh soalannya yang tadi tu kita bincang dekat sini supaya awak lebih jelas. Okey, dia kata untuk balang A ni airnya dah isi penuh ada 200,000 ml. Manakala air untuk B pula dia kata 3/4. Maksudnya kita bahagi kepada 4 bahagian. 3 suku kan? Dia kata 3 suku. 3 suku ialah 3/4. Okey, hampir 3/4. Okeylah, kita buat ayat. Okey, hampir 3/4 maksudnya sekejap. Airnya ini airnya. Kalau penuh ialah 200,000 ml. So hampir 3/4. So agak-agak berapa air dia? Okey. Jadinya dekat sini awak kena faham kalau 3/4 awak kena cari satu bahagian ni berapa dahulu. Okey. So kita bahagi kepada 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian, 4 bahagian. Baru kita tahu airnya berapa. Okey. So 200,000 bahagikan dengan 4, awak akan dapat okey, 4 darab berapa? Dapat 20, 4 darab 5. So tolakkan 20, sifar turun. Tolak lagi, 4 darab berapa? Dapat sifar, 4 darab sifar. Tolak lagi, dapat baki sifar, turunkan. Okey. Ini sebab semua sifar-sifar kan? So jawapan dia pun sifar-sifar lah. So bermakna 200,000 bahagi kepada 4 ialah 50,000. 200,000 bahagi kepada 4 ialah 50,000. Di mana setiap nilai ini ialah 50,000. Ini nilainya 50,000. Ini nilainya 50,000. Ini nilainya 50,000. Jadi dia kata anggaran untuk balang B ialah kalau kita tambah kita akan dapat lebih kurang 150,000. Lebih kurang. Sebab apa? Tak mungkin lebih. Sebab apa tak mungkin lebih? Dia kata hampir 3 suku. Maksudnya paling-paling pun macam ni je. Hampir-hampir 3 suku. 3/4. So, lebih kurang 150,000. Dia tak boleh lebih kurang. Okey, kenapa kita tulis lebih kurang? Sebab untuk anggaran tiada nilai tepat.
kita hanya mengagak sahaja nilainya berapa. Contohlah macam ni. Okey, kelas awak ada 33 orang. Kelas sebelah ada 32 orang. Kelas lagi satu 33 orang. Kelas lagi satu 31 orang. So guru besar tanya kat awak, darjah 5 satu kelas berapa orang? Awak pun jawab lebih kurang 32 orang cikgu. So guru besar tahu dia paling-paling 32 ataupun 31 ataupun 33. Itu nama dia lebih kurang, tiada nilai tepat. Faham maksudnya? Untuk anggaran tiada nilai tepat. Tapi nilainya mesti logik. Sebab tu kita kena kira. Nilainya mesti logik. Contohlah kalau awak kata, Cikgu Farah kata untuk soalan anggaran tiada nilai tepat. Awak pun jawab 200,000 ml untuk balang B. Agak-agak je lah untuk balang B 100,000 ml. Yang ini memang akan kena pangkah lah. Sebab apa? 100,000 ml ialah separuh. Sedangkan kalau dekat sini kita dah lebih daripada separuh. 3/4 lebih daripada 1/2. Okey, so soalan anggaran ni agak tricky, agak licik. Dia macam boleh buat awak confuse juga. So awak kena ikut logik soalan. Faham? Ikut logik soalan. Okey, tak apa. Kita akan tengok contoh soalan selepas ini. Okey, ini contoh soalan kat buku teks. Jisim separuh bata di atas pelet A hampir 370 kilogram. Anggarkan jisim pelet B. Pelet A ada 370 kilogram. Pelet B tak tahu berapa. Okey, ni pun 307 kilogram ni pun dia kata hampir. Tiada nilai tetap. Jadinya dia kata bata di atas pelet B lebih kurang, kalau awak tengok gambar dia, lebih kurang 2 kali ganda. Lebih kurang 2 kali ganda. Ini 1 kali ganda, yang dekat sini dah lebih kurang 2 kali ganda. Maksudnya kalau sini hampir 370 kilogram, sini pun 307 kilogram. Faham? So awak kena agak dia berapa kali ganda macam tu. Jadi caranya ialah 2 darab 370, yang mana 2 darab 370 ialah 1040. 740. Ini pun bukannya nilainya tepat. Nampak dari perkataan lebih kurang 740 kilo. Okey, bagaimana soalan dalam peperiksaan? Okey, cikgu akan tunjukkan awak contoh soalan dalam peperiksaan. Ini contoh soalan yang pertama. Tengok. Rajah 1 menunjukkan bilangan gula-gula dalam balang yang sama besar P, Q dan R. Berapakah anggaran bilangan gula-gula dalam bekas P dan bekas R? So, yang mana awak nampak jelas ialah bekas P. Kalau ni Q ni 198,100. Bekas P separuh. Nampak tak? Dia lebih kurang separuh daripada bekas Q. Lebih kurang separuh daripada bekas P, betul? Bekas P lebih kurang separuh daripada bekas Q. Bermakna P ialah 198,100 bahagikan dengan 2. Okey. Jadinya 198,100 bahagi dengan 2. Buatlah bentuk lazim. Okey, darab 2 darab berapa paling dekat dengan 19? 2 darab 9. Tolakkan. Turun. Okey, 9 lagi. Tolakkan. Turun. 1. 2 darab berapa dapat 1? Paling dekat ialah sifar.
tolak, dapat 1. Sifar, 2 darab berapa dapat 10? 2 darab 5. Turun lagi. Sifar. Okey. Bermakna ini ialah 99,050. 99,050. Untuk balang R, separuh daripada balang P. Nampak? Balang R ni lagilah separuh daripada balang P. So, 90 untuk dapatkan R, 99,050 bahagikan dengan Allah. Okey, 99,050 bahagikan dengan 2. So, 99,050 bahagi 2 buat bentuk lazim. Bahagi dengan 2. 2 darab berapa dapat 9? 4. Turunkan. 2 darab berapa 19? 9 paling dekat. 18. Turunkan 10. 2 darab 5. Turunkan 5. 2 darab 2. Mengganggu tempatan sekejap. Okey, 2 darab 2, 4. Okey, turunkan sifar. 2 darab 5. 10. Okey, jadi jawapannya ialah 49,525. Ini lebih kurang. So, jawapannya P. Lebih kurang. Kenapa dia lebih kurang? Mesti ada lebih kurang sebab kita tak tahu jawapan dia betul ke tidak. Ni kan anggaran, nilainya tak tepat. Lebih kurang 99,050 dan R pula lebih kurang 49,525. Okey. Yang B tu awak tambah dan tolak sendirilah. Okey. Ini soalan contoh soalan dalam kertas 2. Contoh soalan dalam kertas 1 yang memang kerap keluar dalam UPSR. Okey, sebenarnya soalan anggaran ni sangat kerap keluar dalam UPSR kertas 1. Okey, ini contoh soalannya. Ini namanya soalan anggaran. Okey, untuk soalan anggaran kertas 1, dia akan, kita baca sama-sama dulu. Okey, Azlan meminjam 4 buah buku. Setiap buku itu mengandungi antara 250 hingga 400 halaman muka surat. Okey, anggaran jumlah halaman bagi 4 buah buku itu ialah, nampak dekat sini dia minta anggaran. Okey, soalan untuk kertas 1 dia akan bagi awak beberapa maklumat. Maklumat yang pertama ialah nilai minimum. Kemudian nilai maksimum. Seterusnya jumlah semua sekali. Jumlah kesemua sekali. Okey. Nilai minimum dalam soalan ini ialah 250. Nilai maksimum 400 muka surat. Setiap buku, dia kata, setiap buku tu muka surat dia antara 250 hingga 400
halaman muka surat. Boleh jadi 300 muka surat, boleh jadi 320 muka surat. Cumanya yang tak mungkin takkanlah dah dia kata 250 hingga 400 muka surat, takkanlah ada yang 150 muka surat. Tak mungkinlah sebab paling kecil 250, paling banyak 400 muka surat. Sebab tu kita ada nilai minimum, kita ada nilai maksimum. Maksudnya ini paling sikit. Buku tu paling sikit muka suratnya 250 muka surat dan yang paling banyak bukunya ialah 400 muka surat. So, bagaimana kita nak buat soalan ini? Okey, soalan ni kita cari 250 untuk berapa buku dia nak? 4 buah buku. Darabkan dengan 4. Okey, kita akan dapat jawapan dia ialah 1000. Okey. Kemudian 400 darab juga dengan 4. Kita akan dapat jawapannya 1600. Bermakna jumlah muka surat 4 buah buku itu antara 1000 muka surat hingga 1600 muka surat. So, dia paling sikit 1000 muka surat, paling banyak 1600. Kita tengok pilihan jawapan. Sebab itu, soalan ini hanya ada di kertas satu sahaja. Okey. Antara pilihan jawapan, yang manakah yang masuk di antara 1000 muka surat sehinggalah 1600 muka surat? Kalau 350, dia dekat belakang lah kan, dia kurang. So, 350 tak mungkin, 600 pun tak mungkin. Sebab paling sikit mesti 1000 muka surat. Tapi yang ini, 350 dan 600 ni dah kurang daripada yang itu. 2600 pula lebih daripada 1600. Tak boleh, sedangkan dia dah cakap paling banyak ialah 1600. So, 2600 tu terlampau sedikit. So, jawapannya ialah C. Yang mana C ada dekat sini. Faham? Sebab itu soalan ini ada dalam soalan kertas satu sahaja. Latihan untuk anggaran kuantiti, cikgu akan bagi menyusul. Latihan untuk anggaran kuantiti akan menyusul kemudian. Okey, sekian. Terima kasih.